Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dah lama saya tak bedah telefon pintar untuk cari kelemahannya. Jadi kali ini, saya nak bawakan kepada anda telefon pintar terbaru daripada OnePlus yang dinamakan OnePlus Nord. Nord, ya, bukan Norse, Nord. Nah, ini saya nak tunjukkan sekotak OnePlus Nord, tapi ia dipanggil kotak review OnePlus Nord, bukan kotak untuk dijual. Nak tahu beza dia? Kena tengok isi dalam. Daripada luar ni tengok dia ada pembungkus ni yang nak kena tarik dulu. Buang. Kemudian kita tarik atas ni baru boleh nampak isi dia. Jadi inilah yang nak membezakan OnePlus Nord kotak review dan juga OnePlus Nord yang dijual untuk orang ramai. Jadi dalam kotak review ni dia datang sekali dengan 3 kotak casing selain daripada kotak telefon OnePlus Nord. Jadi kotak casing ni apa? Pertama sekali ni kotak casing Lucina, dan yang kedua adalah kotak casing Sandstone Black, dan yang ketiga adalah Sandstone Blue Cyan. Jadi kalau anda peminat OnePlus daripada dulu, anda boleh tahulah Sandstone ni adalah warna atau kemasan legenda untuk OnePlus, sebab diperkenalkan masa OnePlus One dulu. Tapi lepas tu dia tak ada, dia jadi casing je. Sebab dengar-dengar cerita lah, orang kata Sandstone ni dia cepat rosak lah, cepat tercabut lah, jadi OnePlus tak gunakan lagi lepas tu. Okey, ini yang dalam kotak review ni. Dan ini baru betul kotak OnePlus Nord yang dijual pada orang ramai. Boleh nampak tu sebesar-besar perkataan tu dia tulis Nord. Yang OnePlus je kecil je. Jadi kan, saya ada dengar cerita lah OnePlus dia ada cakap dia mungkin akan jual kotak review ni sebagai bundle set. Maknanya ada beli OnePlus dengan kotak casing sekali, dapat kotak review ni. Tapi masa pelancaran OnePlus Nord Malaysia hari tu tak ada pula sebut. Jadi saya tak tahulah perancangan tu tak menjadi ke atau akan diadakan di masa depan ke. Kita tunggu dan lihat je lah. Sebab masa ni saya nikmati dululah 3 casing OnePlus Nord. Okey, sebab kita tak perlu cerita benda-benda sampingan ni, kita buat buka kotak secara ringkas jap. Ni OnePlus Nord dengan cover dia. Buka. Macam biasalah, dalam ni mula-mula sekali kita jumpa telefon dia. This way Nord. OnePlus kata Nord ni macam dia nak balik pada semangat asal dia. Jadi dia kata semangat asal dia menuju ke utara, tapi dia guna nama Nord. Itu saya tak faham lah. Dan di bawah kotak ni lagi, ni ada sampul ni, yang dalam tu ada ada surat selamat datang dan ada casing Lucina lagi, tapi casing ni ada design sikit lah, bukan Lucina kosong. Dan yang bawah ni dia ada pin untuk keluarkan dulang. Dan ini saya ingat dah jadi trend masa sekarang lah, pelekat. Sekarang banyak pengeluar telefon dia bagi pelekat sekali dengan dalam telefon. Nampak macam tiru iPhone pun ada juga kan. Dan bahagian bawah sekali ni ada kabel USB-C, USB-A ke USB-C, dan kepala pengecas port 30 watt. Untuk versi Malaysia dia akan datang dengan kepala pengecas 3 pin lah. Yang ni 2 pin pun masih boleh pakai Malaysia kan. Tapi yang penting warp charge 30 watt. Jadi kita habis buka kotak secara ringkas ni, kita pergi kepada tajuk utama dia. Kenapa jangan beli OnePlus Nord? Untuk makluman lain, OnePlus Nord telah dijual di Malaysia dengan harga bermula dari RM1,799 yang datang dengan RAM 8GB dan storan 128GB. Selain pada tu, dia pun ada satu lagi varian yang berharga RM2,399 yang datang dengan RAM 12GB dan storan 256GB. Banyak sikit tu. Jadi beza harga dia RM600. Beza RM600 tu macam tak masuk akal sikit lah, untuk cuma storan double dan RAM tambah separuh je. Tapi nak cakap lah kan, spek pada OnePlus Nord ni adalah kelas pertengahan. Sebab apa? Dia guna chip Snapdragon 765 yang menyokong 5G, dan dia guna RAM LPDDR4 dengan storan daripada jenis UFS 2.1. Kalau nak bandingkan dengan flagship tahun ini, dia menggunakan chip Snapdragon 865, dia guna RAM LPDDR5 dan dia guna storan UFS 3. Semua spek flagship ni sama macam dalam OnePlus 8 Pro lah, tapi harga dia 2 kali ganda daripada OnePlus Nord. Untuk harga macam ni, OnePlus Nord ni saya kategorikan dalam kelas pertengahan premium. Tapi bagi saya kan, sebagai kelas premium ni kan, dia kena ada sekurang-kurangnya satu daripada 3 ciri ni. Yang pertama, kalis air. Yang kedua, speaker stereo. Dan yang ketiga, pengecasan wireless.
masalahnya OnePlus Note ni satu pun tak ada. Cuba tengok pada iPhone SE, harga dia RM1,999, bawah RM2,000 lah kan. Tapi dia ada ketiga-tiga ciri premium tadi. Ditambah lagi, iPhone SE ada chip Apple yang terbaik, A13 Bionic. OnePlus Note ni chip kelas pertengahan je. Tapi masalah dengan iPhone SE ni pula, dia punya skrin dah lah LCD, kecil, bateri pun kecil, pengecas dia lambat dan dia tak ada 5G. Aduh, iPhone SE ni masalah dia kekurangan perkara asas pula. Sibuk premium yang asas dia kurang. Untuk telefon 5G yang lain di bawah RM2,000 ni, yang saya tahu ialah daripada Huawei. Huawei Nova 7 SE yang berharga RM1,499 dan juga Huawei Nova 7. Harga dia RM1,999. Cuma masalah Huawei sekarang ni, fahamlah, dia tak ada Google. Dan saya tak naklah cerita cara-cara pemasangan Google yang haram ni disebabkan isu-isu keselamatan. Selain tu, ramai juga yang bandingkan OnePlus Note dengan Poco F2 Pro. Yelah, Poco F2 Pro sekarang harga dia dah turun. Boleh dapat dari RM1,999. Dan yang lagi penting, Poco F2 Pro ni dia guna Snapdragon 865. Dia guna RAM LPDDR5 dan dia guna storan UFS 3. Oh, ini semua ciri-ciri flagship yang sama macam OnePlus 8 Pro tadi. Tapi masalah premium dia tu sama macam OnePlus Note. Dia tak ada speaker stereo, dia tak ada kalis air dan dia tak ada pengecasan wireless. Dari atas kertas ni kan, mesti kita cakap prestasi Poco F2 Pro tu lagi bagus daripada OnePlus Note. Tapi bagi saya, pengalaman penggunaan dalam OnePlus Note ni lagi baik dan lancar daripada Poco F2 Pro. Sebab OnePlus Note guna Oxygen OS. Oxygen OS ni memang laju dan lancar. Dia boleh kata kurang sangat bloatware dan aplikasi yang tak perlu dipasang di dalam dan nampak sangat mirip dengan Android yang tulen. Dan sebenarnya susah kita nak sangkal bila OnePlus katakan Oxygen OS adalah sistem operasi Android yang paling laju dan lancar. Lain pula cerita dia dengan MIUI yang digunakan secara menyeluruh dalam Poco F2 Pro. Selain daripada kadang-kadang kita boleh nampak ada iklan lah dan ada bloatware dan banyak aplikasi yang tak perlu dipasang kat dalam. MIUI ni pun rupa dia pelik sikit. Ini nak cerita kelebihan ke kekurangan OnePlus Note ni. Lepas tu, perlu diambil perhatian. OnePlus Note ni dah tak ada jack audio 3.5mm. Dan dia pun tak ada slot untuk card micro SD. Jadi ada tak boleh lah nak tambahkan memori dalam OnePlus Note ni. Dan selain tu, nak guna phone kepala berwayar, kena gunakan adapter USB-C ke jack audio 3.5mm yang dijual berasingan. Okay? Adapter ni tak datang sekali kat dalam kotak. Oh, selain tu, phone kepala pun langsung tak ada dalam kotak OnePlus Note ni. Tapi perkara ni, fahamlah, dah jadi kebiasaan pun. Dalam telefon kelas permulaan dan juga kelas pertengahan ni memang dah tak ada phone kepala diberikan. Skrin OnePlus Note ni pun boleh dikatakan kecil, tak sampai 6.5 inci. Ukuran dia ialah 6.44 inci. Banyak telefon lain sekarang semua dah lebih 6.5 inci. Dan bateri dalam dia pun boleh dikira kecil sebab tak adalah kecil sangat, tapi 4115 mAh. Banyak telefon yang dah lebih besar dan sekarang ada bateri lebih 4500. Tapi sebenarnya skrin OnePlus ni best sangat tau. Sebab apa kan? Dia guna paparan Fluid AMOLED dengan nisbah kecerahan yang tinggi dan warna kontras yang sangat menarik. Fluid AMOLED ni maksud dia apa tau? Selain pada jenis AMOLED, dia ada kadar penyegaran lagi tinggi, 90Hz. Skrin 90Hz ni memang rasa beza sangat dengan 60Hz. Lagi-lagi guna AMOLED. Tapi lagi best rasa dia kalau dapat main game yang sokong 90Hz. Memang rasa lancar dan lembut je main. Cuma kalau nak mengadu tu, komplain saya paling besar ni lubang atas kamera ni. Besar sangat. Sebab OnePlus nak letak dua kamera kat depan. Jadi besar sangat lubang ni, mengganggu lah. Cuba tengok macam Redmi Note 9 tu, dia guna lubang atas skrin tu kecil kalau satu kamera. Bila lubang dua, bukan lubang dua pula. Bila ada dua kamera ni kan, kenapa dia mesti makan tengah-tengah tu? Tak boleh ke buat lubang saja tanpa perlu makan ruang tengah antara dua kamera? Bateri OnePlus Note, walaupun atas kertas tadi macam kecil kan, 4115 mAh, tapi bagi saya ia bagus dan tahan lama. Sebab apa kan? Saya guna dari 100% sampai tinggal 9%, itu ialah penggunaan selama 23 jam dengan masa skrin hidup 5 jam setengah. Dalam pada tu, saya banyak main game Pokemon Go dan juga Asphalt 9. Dan yang paling penting, skrin tu 90Hz tu hidup sepanjang masa. Ada orang komplain kata skrin 90Hz ni macam kuat makan bateri. Tapi dengan OnePlus Note dia tunjukkan boleh hidup sepanjang masa, bateri pun masih tahan lama. Nak cakap dari segi rupa kan, rupa luar ni lah, OnePlus Note ni bagi saya menarik perhatian lah, cantik. Lagi-lagi kalau anda dapatkan warna blue marble tu,
itu baru boleh menarik perhatian dari jauh. OnePlus Note ni dia guna kaca Corning Gorilla Glass 5 di depan dan juga di belakang. Cuma masalah dia kan yang buatkan dia rasa murahan sikit tu sebab bingkai dia ni plastik, okey, bukan besi. Dan juga OnePlus ni satu dia punya trademark juga kan, ialah butang slider vibrate mute ni, gegar, getaran ataupun senyap. Butang ni rasa murah sangat. Dia macam kita sebenarnya susah nak tetapkan sebab dia ada 3 titik kan, bunyi, getar, senyap. Bila nak ke tengah-tengah tu macam susah nak rasa dan rasa macam nak tercabut pun ada. Jadi butang ni rasa murahan jugalah. Cuma kelebihan bila dia guna plastik berbanding besi, telefon ni rasa ringan lah. Bagi kamera, OnePlus Note ada 4 kamera belakang dan 2 kamera hadapan. Kamera utama dia bagus juga sebab dia kamera yang sama dengan OnePlus 8, iaitu kamera 48MP yang gunakan sensor Sony IMX586 dan yang paling penting dia ada penstabil image optical dan electrical. OIS dan AIS ada dalam kamera utama dia. Cuma yang saya tak faham lagi kenapa tak ada kamera telefoto. Untuk harga ni patut dah ada dah. Dia dah lah tak ada kamera telefoto. Dia tambah kamera makro dan kamera bokeh atau kamera portrait. Sebenarnya dua kamera ni kan secara praktikalnya tak perlu pun. Kamera makro ni boleh digunakan dengan kamera ultra lebar. Tak percaya kan? Anda tu gambar ultra lebar kemudian pergi dekat-dekat ambil gambar. Kemudian guna pula kalau kamera makro ambil gambar. Dia punya keputusan dia sama je. Dan kamera portrait atau bokeh ni pun lebih pada permainan software je. Kalau anda ada dua kamera ni, ada kamera biasa dengan kamera telefoto bukan, kamera biasa dengan kamera ultra lebar tu pun dah boleh buat bokeh dah sebab dia ambil perbezaan kedalaman tu kan. Jadi bila ada kamera banyak-banyak ni semua gimmick lebih lah. Tak ada kamera yang betul-betul berfungsi macam telefoto. Kesimpulannya, sebenarnya susah juga saya nak cari kelemahan pada OnePlus Note ni. Lebih-lebih lagi kalau anda nak cari telefon yang ada 5G. Memang tak ada pilihan lain lah. Kalau anda tak perlu 5G, banyak je telefon lain yang anda boleh beli pada harga macam ni. Terutama sekali peranti flagship tahun lepas. Macam Mi 90 Pro, macam Honor 20 Pro dan juga Realme X3 Super Zoom. Telefon ni dah lah guna chip flagship. Dia punya kamera pun jauh lagi power. Ada telefoto semua. Tapi untuk pengguna biasa yang sekali-sekala main game, OnePlus Note ni boleh beri pengalaman penggunaan yang sangat baik. Sebab apa? Dia ada skrin 90Hz yang jadikan skrin nampak lebih lancar dan laju. Dan bateri dia pun tahan lama selain daripada pengecas yang pantas. Ada orang biasa guna, wah skrin cantik lah. Sepanjang masa guna skrin kan. Lepas tu bateri tahan lama dan kepala pengecas pantas, nak komplain apa lagi? Bagi pengguna tegar yang mahukan prestasi tinggi pada harga yang rendah tu memang tak boleh dapat lah. Jangan kata OnePlus Note, anda kena tambah lagi duit nak dapatkan benda macam tu. iPhone SE lagi lah jangan sebut. Dia ada fungsi premium lebih, tapi fungsi asas dia semua ke laut. Beginilah, bagi saya untuk penggunaan biasa, OnePlus Note ni boleh beri pengalaman yang lebih baik daripada Poco F2 Pro. Selain daripada skrin 90Hz, kamera depan dia pun bukannya modul bergerak turun tu. Jadi rasa lagi selamat sikit lah. Benda mechanical ni secara teori ni memang cepat sikit rosak lah daripada benda yang tak bergerak. Betul tak? Selain tu, OnePlus Note ni pun dah sedia ada 5G. Jadi anda boleh gunakan 5G bila masa ia diaktifkan di Malaysia. Yang mana sampai sekarang pun kita tak tahu bila tarikhnya. Itulah sedikit sebanyak kekurangan OnePlus Note yang berjaya saya gali. Secara kasarnya boleh kata kurang kelemahan pada OnePlus Note ni kecuali kamera depan ni yang makan ruang besar sangat dalam skrin. Untuk harganya RM1,799 tu bagi saya agak okey. Tak terlalu mahal, tak terlampau mahal. Tetapi yang kalau RM2,399 ni, beza RM600 hanya untuk storan berganda dan RAM separuh dinaikkan. Yang itu banyak pilihan lain lagi yang anda boleh dapatkan. Itu dah sampai tahap flagship tahun ni. Jika ada soalan ataupun sebarang cadangan, bolehlah tulis di ruangan komen di bawah ni. Selain tu, kalau anda suka, jangan lupa tekan like. Dan yang penting, subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter dan Instagram. Sampai sini dulu pertemuan kita. Saya Najib dari Soya Cincau dan kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.